Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Majelis Terkuasa Masjid Mustaqim Seriap Kena Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT kelimpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada malam ini dapat sama-sama kita solat maghrib berjemaah, kita dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk maklumat tuan-tuan, hari ini tarikh 6 November bersama dengan 20 Rabiul Awal, dan tajuk kita ni berkaitan dengan bab baru, iaitu bab wasiat, tentang larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga. Cerita dia, kita wasiat harta kita ni lebih pada 1/3. Nabi larang, kan? Jadi apakah dalil, apakah hujah tentang pecahan wasiat ni? Berapa yang Nabi suruh buat? Berapa timbangan dia? Berapa kiraan dia? Jadi jangan lebih pada 1/3. Kalau kurang, okey tak? Kalau lebih dia tak boleh. Jadi macam mana cerita dia? Duit banyak ustaz ni, kan? Ikut suka saya lah, duit saya, harta saya nak wasiat. Jadi saya kerja, saya buat berniaga, duit banyak, ikut suka saya. Macam mana Nabi larang, tuan? Apakah sebab? Apakah akibat kalau kita bagi lebih pada 1/3, tuan? Kita bincang sekali lagi. Sebelum tuan-tuan, kita tuan tentang satu benda, tuan, kecurangan dalam solat. Macam mana curang ni? Kita tengok curang ni, kan, hubungan suami isteri curang, tapi rupanya solat pun boleh curang, tuan. Apa cerita tentang kecurangan dalam solat? Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bagaimana hubunganmu dengan sholat? Apakah kamu selalu mendirikan sholat, ataukah kamu termasuk orang yang melalaikannya? Jadi kita ada dua soalan. Solat kena semayang. Jadi kita ni kalau semayang pula ada dua kategori. Orang yang mendirikan solat selalu semayang, atau orang yang ghalib semayang. Semayang juga tapi dia main-main. Semayang juga tapi dia buat kadang-kadang. Semayang juga tapi dia buat hujung-hujung ke. Kita ni kategori yang mana? Dan contoh-contoh kelalaian solat diantaranya yaitu seseorang mengerjakan solat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Yang pertama ni jenis dia semayang tapi dia buat tertentu, dia tinggal tertentu. Mungkin subuh ni payah sikit, dia balik lihat. Sebab apa? Semalam ni memang dia balik apa? 2-3 pagi baru bangkit. Balik rumah. Tidur apa? 3 pagi balik, tak kata mana ni, kan? Tengok apa cerita TV ke? 5 pagi baru start tidur. Subuh huyuk. Bila pula bangkit? Pukul 11 tu. Pukul 10. Tapi Zuhur semayang tak? Zuhur semayang. Asar semayang, Maghrib semayang, Isya semayang. Tapi subuh dia balik lihat, kan? Dia buat juga separuh, tapi dia tinggal separuh. Itu orang yang pertama. Yang kedua, seseorang mengerjakan solat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Dia buat luar waktu. Lah ni, tuan, katalah subuh tu qadha, habis pukul 7:05 minit, 7:06 minit syuruk, tuan. Buat apa? Bangkit tidur, bangkit pukul 10 pagi. Semayang 10.30 kata. Jadi dia semayang juga, tapi semayang luar waktu. Sebab apa? Memang tetap malam, ustaz. Bangkit balik rumah pun pukul 1 pagi, pukul 2 pagi. Padan halino. Nampak, tuan? Lagu tu dia termasuk dalam ni. Kalau terlelap ke dalam sebulan, adalah hari-hari yang terlajar. Kena ada hari Sabtu tu buat kerja macam-macam sebagainya, pi bendang, pi kebun, pi mana-mana. Main malam tu letih sungguh. Esok Ahad tu dia terlajak sekali-sekala. Sekali-sekala pun bukan berkala-kala. Jadi tengok keadaan. Jadi mesti ada syar'i. Sakit ke, uzur ke, apa ke, itu kita boleh tahu, kan? Kita tahu dengan kita macam mana kita. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan solat di akhir waktu
Sebentar lagi habis waktu sholat, dia baru mengerjakan sholat. Yang ketiga pula dia sembahyang juga, tapi hujung-hujung macam Zuhur asar tadi, petang asar Jumaat ni alik-alik Allah tak sembahyang lagi. Maghrib masuk 7 1 minit, 7 2 minit, 6.45 berapa perasan, 6.50. Kalau sekali-sekala tu terlupa tu tak apa. Ni dah memang petang-petang duk cicahkan belacan dulu. Baik petang-petang duk mana? Duk pi meronda berahung dulu. Tengok ayat, tengok apa semua, bendang ke apa ke, Allah aku dia tak mayang lagi. Perangai lagu tu. Kalau lagu tu kan termasuk golongan tadi. Kita nak semayang pada awal waktu. Kok hari tu terlupa, cerita lain lah. Terlupa ada hal ke apa ke, lain. Ni dah memang perangai dia hujung-hujung last minit. Maghrib berhujung, tengok cerita dulu, drama lah ni, macam-macam cerita kan. Tadi bulan Jawan 21, saya pun tak tengok lah kan, lupa kerja tadi kan. Macam-macam kita main Maghrib, main Isya, semua hujung-hujung. Ini termasuk dia buat juga, tapi dia buat hujung-hujung. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak solat sama sekali. Yang kelas ni lagi kacau, tak semayang terus. Subuh tak jumpa, Zuhur tak jumpa, Maghrib tak jumpa, Asar tak jumpa, malam Maghrib Isya tak jumpa, Jumaat pun jarang-jarang. Kacau kan. Mayang raya pun habis. Hilang mana? Hilang daripada radar. Tak tahu. Kalau pesawat apa tu yang hilang tu pun ada jugalah. Radar tu awal tu nampak, lepas tu hilang. Ni dah tak nampak tu daripada awal sampai hujung. Pergi mana tak tahu kan. Ni golongan yang akhir. Solat adalah takaran iman. Sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Okey, kita tengok poin dia. Solat adalah takaran kiraan iman kita. Iman ni nak tahu dia iman tak beriman dengan solat. Kalau tanya orang lain tuan, dia pun lebih hebat daripada kita tuan. Tapi dia pun tak solat tuan. Beza kita ni, orang Islam dengan orang bukan Islam ni sembahyang. Kalau kata makan, minum, tidur, lena, rajin ke apakah, orang lain pun hebat lagi daripada kita. Boleh bina macam-macam lagi. Tapi kita ni beza kita dengan mereka apa? Solat itu benda yang pertama. Dia takaran, kiraan, ukuran tuan. Sebab iman kita tuan. Perkataan ini dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, okey, Salman ni tuan, kalau dia berkata ni asar-asar, cerita-cerita para sahabat. Solat adalah takaran, timbangan. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna, diberikan pahalanya secara sempurna. Betul tuan. Solat ni takaran, timbangan. Jadi kita buat dengan sempurna. Saya ni saya nak pantau sekolah, telefon tadi tak angkat apa. Abaikanlah. Kita dia kan. Okey, yang kedua tuan, okey, solat ni ada takaran, timbangan. Kita ingat balik, kita belajar awal sembahyang dulu. Siapa yang solat tuan, ada yang dapat 1/9, 1/10, 1/9, 1/8, 1/6, 1/7, 1/3, 1/2 tuan. Dan ada yang dapat sempurna. Jadi pahala kita semayang tu pun ada beza. Yang kita semayang tadi ni tak sama tuan. Mungkin tuan, tu iman ni khusyuk boleh jadi. Kerana mungkin orang saf kedua tu khusyuk pada saf pertama. Mungkin yang main lambat lagi lebih khusyuk lagi pada orang yang main saf pertama. Tak sama tuan. Jadi semua tu dikira tuan. Khusyuk macam mana? Banyak benda lah. Wuduk yang sempurna, menghadirkan diri kan, ke apa tu dalam solat sebagainya, solat yang betul, ada tamak ninah dia. Siapa Zat kira tuan. Kalau kita pun kawat pun kira, kawat ni pertandingan kawat, dia tak betul, potong dah 100, potong 1, 99. Ni pula dia betul lebih, potong lagi, potong hilang tadi, tinggallah 70, 80 tuan. Tu contoh kawat kita punya ni. Solat kita pun ada timbangan, ada kiraan, ada takaran dia tuan. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran solat, timbangan solat dia kurangi, baik itu dengan cara seperti mengakhirkan waktu solat, ataupun kadang solat kadang tidak, ataupun tidak solat sama sekali, ataupun solatnya tidak khusyuk. Dia sebut tadi, yang semayang juga tapi tinggal separuh, ditebuk-tebuk aja. Ada yang semayang juga tapi hujung waktu, semayang juga tapi luar waktu, semayang juga. Jadi benda tu kan berbeza-beza tiap orang. Maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surat Al-Mutaffifin. Apa firman Allah pada surat Al-Mutaffifin?
wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Neraka wail kepada siapa ni? Yang kurang curang dalam takaran timbangan. Kita dah faham dah ni timbangan apa? Beli temenung sekilo, dia bagi 990 gram, tak cukup 10. Beli apa tu tulang, apa tu daging sebagai 2 kilo, dia kurang 1 kilo 850 gram. Contoh, tu tipu dalam timbangan. Ni yang betul lah. Itu yang jelas. Oleh boleh tengok balik tuan, ulama bincang yang kata kurang timbangan ni dia luas sebenarnya. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab As-Salah, perkataan Imam Malik, dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Jadi setiap benda tuan ada lebih sempurna tu betul, ada lebih atau ada kurang, ataupun tamam sempurna semua benda tuan. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan solat? Nampak? Tadi Allah ancam bagi orang yang tipu daya dalam mana? Timbang jual beli. Tak bagaimana pula kalau kita ni yang mana apa? Kita kurang pula timbangan kita, takaran kita dalam semayang. Semayang tuan, tapi semayang hujung-hujung. Semayang juga, tapi lah-lah. Semayang juga, luar waktu. Semayang juga, tapi kadang-kadang. Jadi kita kan, benda itu pun dikira tuan. Hati-hati, jangan sampai seseorang meremehkan solat selama hidupnya. Jadi tuan, solat ni benda yang penting, benda yang besar sekali. Akhirat nanti solatlah akan dihitung. Tuan nampak tu, mizan kita timbang kilo, kiri kanan sebagainya. Ni contoh dapat timbangan kita nampak lah. Akhirat nanti kita tak tahu tuan, banyak mana pahala tuan kita bawa, banyak mana dosa yang kita bawa. Yang mana tuan dikira nanti sebesar zarah pun dikira. Di solat tuan kena berhati-hati. Solat kita tuan nak sempurna, jangan kita buat cincai ataupun halal balai tuan. Okey, kita pergi ni tajuk minggu lepas ataupun 2 minggu lepas. Saya bercuti minggu lepas tuan. Siap nota dah, nak main dah tuan. Orang tua saya pula tak pernah sihat pula kan, makan tak apa lalu yang simak tu kan. Jadi saya pun balik dah pergi tengok tuan. Orang tua bila main kalau makan tuan, kita pun main. Lepas tu pun saya demam pula tuan, ada 3 hari tu kan. Ni pun baru lega, semua ada lagi tuan. Okey, ulang kaji. Haram hukumnya merosakkan hubungan orang lain. Tak boleh kita ni rosak hubungan orang. Apa dalil dia tuan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah perbuatan yang merosak hubungan orang lain, kerana hal itu termasuk khaliqah, perosak agama. Jadi Nabi apa? Yang kita rosak hubungan orang, adik-beradik, sahabat handai, suami isteri ke sebagainya. Jadi ada 2 orang duk kawan elok-elok ni, kita pisahkan mereka, kita kacau mereka, kita porak-porandakan. Termasuk kalau buat lagu tu tuan, itu perosak agama ataupun pencukur agama. Kalau 2 orang gaduh tuan, kita bagi panas lagi, bagi bakar lagi, bahaya tuan. Sebab mungkin awal tu apa tu gaduh sikit je, kita tojoh, bahkan boleh sampai membunuh dan sebagainya. Jadi bahayanya dengan rosak apa tu hubungan 2 ni akan menyebabkan agama pun rosak. Buktinya apa? Dia ni cakap bagus tak sanggup, tapi bila diuji saja, dia ni melampau. Dia tahu tak? Orang Islam tu cakap kemas tapi buat doa pun jangan tuan. Sebab apa? Kita ni cerminan agama kita. Nama Islam tu tuan, kita bawa agama kita. Pergi mana-mana pun orang lihat kita, cakap kita, kerja kita, apa kita buat dan kita sebagainya, semua tu akan dilihat tuan. Jadi kalau kita bergaduh tuan, kita tojoh lagi bergaduh orang nampak kata Islam itu agama yang akan teruk dan sebagainya. Hadis Hasan Tirmizi, dan hadis ni akan dikuatkan lagi dengan hadis yang kita bincang itu ni tuan. Cuma tuan, cerita bab wasiat tadi saya sentuh dulu tuan. Sebelum nak pergi ke wasiat, kita tengok dulu apakah warisan, apakah Nabi tinggal kita ni, wasiat Nabi tinggal kita ni, apakah warisan Rasulullah SAW. Sebelum kita cerita bab harta-harta kita ni, apa Nabi tinggal harta Nabi pada kita. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Betapa banyak orang berpikir bahwa ketika disebutkan kata warisan, mereka hanya berpikir bahwa warisan adalah harta, materi duniawi.
Kalau disebut warisan apa dia? Harta waris. Harta waris ni harta tadilah kan, harta apa wasiat kat kita sebagainya. Jadi benda tu nampak harta, benda. Sebut warisan saja mesti benda tu something, duit ke, emas ke, tanah ke, apa-apa saja yang bernilai, sesuatu yang merupakan materi untuk dibagi. Tapi tidak demikian dengan makna warisan yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Nabi kata pula ni bukan yang tu, bukan harta yang kita kata duit tu, bangunan ke, tanah ke, sebagainya. Dan dipahami dengan baik oleh para sahabat, persis bagaimana yang pernah disabdakan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi pesan warisan ni, waris dia apa dia, benda yang diwasiatkan, sahabat tahu, dia kenal apa yang Nabi tahu, apa yang Nabi tinggal kat mereka, dia pegang betul-betul tuan. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Apa tu ayat dia? Warasatu yuwarisu, mewariskan. Ini tajuk kita hari ni. Innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, para ulama adalah para pewaris Nabi. Ulama ni pewaris para Nabi. Siapa dia? Ulama-ulama yang terdahulu. Kalau kita sebagai ilmuwan pun sama juga. Waris macam mana? Dia akan bagi sampai sebiji macam Nabi bawa. Tak tambah sikit pun, tak kurang sikit pun. Tak lajak lebih pun, tak kurang malas sikit pun. Dia sebiji macam mana Nabi bawa kita. Semayang kita hari ni sama macam Nabi semayang dulu. Puasa kita hari ni seperti puasa Nabi buat dulu. Solat kita hari ni sama juga. Sedekah kita ke, muamalat kita ke, akhlak kita ke, semua tu nak tiru sebiji-sebiji. Tak mau lebih, tak mau kurang. Nak sebiji macam mana Nabi bawa pada kita tuan. Itu nama waris. Kalau tak waris tuan, ada gau-gau habis, itu bukan waris tuan. Sesungguhnya para nabi itu tidak meninggalkan warisan berupa dinar emas ataupun dirham perak. Nampak Nabi Habib pula, Nabi tu tak tinggal harta. Duit emas ke, dolar ke, ringgit Malaysia ke, rupiah ke, bat ke, main currency lah ni, ataupun dirham perak, tak kira tuan. Nabi tak tinggal kita harta-harta ni. Sesungguhnya yang mereka wariskan adalah ilmu. Nampak? Yang Nabi tinggal kita ilmu tuan. Ilmu ni yang ada lah ni tuan, ilmu yang Nabi tinggal pada kita. Barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut, sungguh ia akan mendapatkan jatah warisan yang banyak. Kalau kita pegang betul-betul ilmu tuan, apa dia? Al-Quran dengan As-Sunnah. Itu ilmu yang kekal sepanjang zaman tuan. Pegang dua ni tuan, pergi tak mana pun kita selamat. Dunia pun selamat, akhirat lagi-lagi selamat tuan. Jadi peganglah benda ni tuan, ilmu ni. Maka saudara-saudariku, berpikirlah lebih luas lagi bahawa ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata beliau telah jauh meninggalkan kita. Beliau telah jauh-jauh hari mempersiapkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh umat, warisan. Dan warisan itu tidak akan habis seperti habis warisan berupa harta. Tetapi warisan yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah warisan berupa ilmu agama. Firman-firman Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keduanya dipahami sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang tadi ni ilmu ya. Yang mana? Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan dua ni tuan, kena ikat dia. Tak boleh kita biar lagu tu tuan. Mesti ikut pahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kalau tak buat lagu tu tuan, kami Syiah, kami pun ikut Nabi juga. Kami Yahpin ikut Nabi juga. Kami ni apa? Tuhan Harun. Takkan tak betul cinta Nabi, buat apa tu apa, teko lah apa semua tu kerajaan langit lah. Dia gaduh kerajaan bawah, dia buat kerajaan langit tuan. Dah lama dah buat tuan. Nampak tuan. Jadi syaitan tuan, nampak tadi sesuai dengan sahabat Nabi, pahaman sahabat Nabi. Macam mana semayang, macam mana puasa, diikat tuan. So tu ahli sunnah wal jemaah dibalik pada apa tu salah balik zaman Nabi tuan, yang benar mereka kenal agama itu. Itu jadi kita kena ambil betul-betul agama ni, pegang betul-betul, gigitkan gigi garam tuan. Okey, ni tajuk kita hari ni tuan.
Larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga. Tajuk kita hari ni, kita tinggal kita wasiat ke anak kita dekat harta kita ni lebih 1/3. Nabi larang tuan. Sebab apa? Ni dalilnya. Itu yang pertama dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku? Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia nak bagi harta dia wasiat 100% semua harta dia. Apa Nabi jawab tuan? Tidak boleh. Tak boleh tuan. Kalau ikut ni harta kita, bibi kat kita lah kita buat. Kita ada harta, usaha kita buat macam-macam. Nak bagi betul apa panggil wasiat 100% kat orang, ke siapa-siapa ke? Boleh tak? Kalau ikut boleh lah harta kita. Nabi kata tak boleh. Tidak boleh. Aku bertanya lagi, separuh. Kalau semua tak boleh, separuh. Sikit separuh. Rasulullah SAW menjawab, tak boleh. Separuh pun tak boleh. Aku bertanya lagi, 1/3. Kalau satu tak boleh, semua tak boleh, separuh pun tak boleh. Kalau begitu 1/3 yang Rasulullah. Aku bertanya lagi, 1/3. Rasul menjawab, 1/3 boleh. 1/3 boleh. 1/3 itu pun banyak. Nampak? 1 bagi semua tak boleh, separuh pun tak boleh, 1/3 boleh. Tapi tu pun dah banyak kan? Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan dalam keadaan kekurangan, sehingga terpaksa menadah tangan meminta-minta kepada orang lain. Ni punca dia kan. Cerita dia apa? Bagi semua ke orang warisan tadi, waris tadi, wasiat tadi, tak boleh. Bagi separuh tak boleh. 1/3 pun banyak. Boleh, tapi itu pun dah banyak. Dan Nabi pesan pula, jangan tinggal anak-anak kamu ni, waris-waris kamu ni dalam keadaan apa? Tidak bercukupan. Tak ada duit, minta pula ke orang. Ayah kaya tak? Ayah kaya, jutawan. Tapi hampa dia buat rumah ni, minta rumah ni, dia tinggal kat kami 1/10 saja. Kacau tuan. Duit banyak, dia bagi orang lain. Tak boleh tuan. Kita nak tinggal kepada orang kita ni apa? Yang bercukup. Sebab apa? Dia tidak meminta-minta tuan. Hadis Bukhari dan Muslim. Nampak Islam jaga betul-betul. Duit banyak tuan, ya, duit itu milik kita. Tapi kalau nak bagi wasiat kat siapa-siapa yang lain, jangan lebih pada 1/3 tadi. Sebab apa? Itu pun dah banyak. Sebab apa? 2/3 itu dia ada hak-hak orang-orang. Anak dia, isteri dia yang tinggal pula, adik-beradik sebagainya, dia ada kiraan-kiraan tuan. Dia ada dia ada miras dia ada kiraan dia tentang macam mana 1/3, 1/6, 1 sebagainya, dia ada kiraan-kiraan dia. Tapi kita di sini kalau nak bagi ke orang wasiat, jangan lebih pada 1/3. 2/3 tadi itu untuk ahli keluarga dia tuan. Okey, kandungan bab larangan mewasiatkan seluruh harta atau separuhnya atau lebih daripada 1/3, kerana 1/3 itu pun sudah banyak. Nabi larang tadi. Sebab apa? 1/3 daripada harta itu pun dah banyak kita bagi dekat wasiat ke orang, dekat siapa-siapa ke. Sebab apa? Itu sebab 2/3 itu dia ada hak orang yang di bawah dia dan. Yang kedua pula, dianjurkan mewasiatkan kurang daripada 1/3 berdasarkan riwayat sahih Abdullah bin Abbas. Ini dalil yang lain pula, bahawa ia berkata, alangkah baik bila orang-orang yang menguranginya sampai 1/4. Jangan bagi semua. Kalau kurang 1/3, bagi 1/4, lebih baik lagi. Sebab apa? Nabi bersabda, 1/3 boleh, dan 1/3 itu pun sudah banyak. Semakin sedikit dari 1/3, semakin afdal jika ahli warisnya orang-orang fakir. Kalau dia pun harta tak banyak mana, nak bagi wasiat, baguslah bagi wasiat. Tapi tengoklah timang tara, dia pun duit tak banyak mana pun, dia tinggal di ahli keluarga dalam keadaan bercukupan. Kalau betul dia tu duit banyak, baru dia boleh bagi semaksima yang boleh tadi 1/3 tepat. Walaupun kaya mana-mana pun 1/3 saja untuk wasiat. Beza tuan. Sebab apa? 2/3 tadi untuk ada haban-haban, kira-kira untuk yang lain tuan. Kalau dia pula miskin tuan, tak nak ada duit sangat sebagainya, tapi niat tu nak wasiat juga. Jadi jangan buat 1/3 tadi, kurang lagi, itu lebih baik. Sebab apa? Pastikan yang kita bagi lebihan 2/3 itu cukup untuk ahli keluarga kita. Kita mati saja, mereka tak meminta-minta.
Itu lebih baik. Jangan pula kita meninggal nanti, oh bagus dia ni, buat jalan, buat macam-macam. Keluar dari mana? Tu bawah jabatan tu. Tidak bawah jabatan. Tapi yang benarnya jabatan tu ayah dia yang buat. Kaya betul, tapi sekali anak-anak cucu cicit dia duduk bawah jabatan tu. Tak clear kan. Dia mesti tinggal dalam keadaan berkecukupan. Wallahualam, ini dalam yang bab ni. At-Tirmizi berkata dalam sunannya, inilah yang dipilih oleh ahli ilmu, iaitu tidak boleh seseorang mewasiatkan hartanya lebih daripada sepertiga. Sebahagian ahli ilmu menganjurkan mewasiatkan harta kurang daripada sepertiga. Berdasarkan hadis tadi, sepertiga itu pun banyak. Betul, ulama kata tanya 1/4, 1/5 nak wasiat. Itu lebih baik lagi. Sebab apa? Dia tak banyak mana kan. Kemudian hikmah syar'i dari larangan mewasiatkan harta lebih daripada sepertiga adalah meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan, tanpa harus meminta-minta kepada orang. Gahnya wasiat dia buat macam-macam, buat sekolah, buat ni, buat ni. Cek-cek balik, anak bini dia sebenarnya merempat pula, tak ada habuan sebagainya. Jangan buat begitu tuan. Sebab apa? Kita nak kan dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Duk akhirat nanti main tarik kita pula tuan. Dah masuk syurga nanti, ni anak sulung tarik, anak bosu tarik, main isteri tarik pula. Kacau tuan. Tapi pahala lain bagus pula. Tak mahu tuan. Kita nak square tuan, seimbang. Dan apa hak-hak dia? Yang ni dapat haknya, ni dapat haknya, kita dapat hak kita, sebagainya. Harta ia perlu dikongsi, tapi tengok balik timang tara macam mana nak kongsi dengan orang, ataupun kita nak bagi ke orang ni. Tidak boleh merugikan ahli waris atau memudaratkan mereka. Tiba-tiba kita merugikan ahli waris, mudarat mereka pula, tak betul. Jika seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya, maka ahli waris tidak boleh menolaknya. Tiba-tiba ada orang wasiat 1/3, saya tak setuju ya, saya 1/3. Kalau dia kata 1/3, masih boleh lagi 1/3, itu pun maksimum. Ahli waris tak setuju, tak banyak ni, tak, maksimumnya 1/3. Kalau ayah dia kata 2/3, itu kita boleh lawan. Tak sah untuk 2/3, hanya sah 1/3. Bila masuk mahkamah syar'i, dia tak sah untuk waris mewariskan lebih 1/3. Kalau kurang, itu sunnah, itu lebih baik lagi tuan. Jadi kena berjadi tentang waris ni. Cuma saya katakan tuan, ni tentang harta tadi. Apa pula 10 wasiat salaf? Kita bincang tadi, salaf ni siapa dia? Orang yang awal hidup bersama Nabi, iaitu sahabat Nabi, tabi'i, tabi'ut tabi'i. Mereka ni orang yang awal-awal kena agama tuan. 10 wasiat salaf untuk para pemuda. Pertama, Abu Ishaq bin Amr rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wahai para pemuda, pergunakan sebaik mungkin masa muda kalian. Tidaklah berlalu suatu malam bagiku, melainkan aku membaca 1000 ayat. Aku membaca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Aku berpuasa di bulan-bulan haram 3 hari setiap bulan, serta berpuasa Senin Kamis. Kemudian beliau membaca ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menceritakannya. Okey, surah Duha ayat 11. Apa dia tuan? Okey, bila ada wasiat salaf, wasiat salaf ni bukan wasiat Nabi. Ni salah-salah ni yang hidup bersama Nabi ni, apa dia berpesan kita? Kita berbeza. Hadis main daripada Nabi. Kalau athar ni cerita-cerita para sahabat. Jadi sahabat-sahabat ni dia wasiat kat kita, apa dia? Benda yang patut kita buat. Yang mana tuan, dia kata sini, dia pemuda tuan, dia kata apa? Hidup dia tuan, dia akan baca 100 ayat surah Al-Baqarah tuan dalam 1 rakaat. Kenapa kata dia ikut sunnah Nabi? Bila bangkit malam ni, Nabi baca surah panjang-panjang. Aku berpuasa di bulan haram 3 hari setiap bulan. Hari itu puasa hari putih tu, 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Safar. Setiap bulan ada 3 hari, itu tengah-tengah bulan. Kemudian dia kata apa lagi? Dia akan berpuasa Isnin Khamis. Dia ikut sunnah Nabi. Jadi dia baca pula ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu apa dia? Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah engkau menceritakannya. Kalau kita dapat nikmat tuan, kita bercerita ke orang. Timbang tara lah, oh saya dapat tadi rezeki, balik tadi ada orang gantung buah pisang kat rumah ni. Oh main rezeki mana tak tahulah, saya bagi. Alhamdulillah rezeki. Contoh, tadi aku balik rumah ni dapat pisang. Han dapat apa? Tu dia. Tu dia lain pula. Nampak kata dia kemas, dia orang bagi hadiah kat dia, orang ni tak dapat. Tengok atas kita. Kita cerita orang tengok lah. Kita boleh cerita dekat orang nikmat yang Allah bagi. Sebab apa? Ni dalil kata, dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu ceritakan. Oh Alhamdulillah tahun ni bendang buat 3 relung dapat 5 tan. Tu dia. Seronok tuan.
Sebab Allah bagi rezeki, nikmat, sebagainya. Kita boleh cerita benda-benda nikmat itu untuk kongsi. Sebab apa? Motivasi kita syukur, dia pun seronok untuk beribadah. Sebenarnya itu iya. Kalau kita habaq, padi aku 5 tan, hang berapa tan? Padan lah, hang malas, tabuk baja, tengok pacun apa. Jangan buat itu kan. Tu kita angkuh pula. Beza. Jadi cerita kawan pun timbang tara macam mana nak cerita. Sebab apa? Kehebatan apa? Rezeki nikmat Allah kita boleh kita kongsi. Cuma cara kita kongsi tu kena gaya kan. Hendaklah engkau menceritakannya. Kedua, dari Hammad bin Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengisahkan, kami pernah menemui Anas bin Sirin rahimahullah ketika beliau sakit. Anas bin Sirin sakit, apa dia kata tuan? Beliau berpesan, wahai para pemuda, bertakwalah kepada Allah. Selektiflah kalian dalam mengambil hadis atau ilmu agama, karena itu bagian dari agama kalian. Jadi bila agama ni kena tengok betul-betul sumber dia. Mana sumber tu? Sahih ke? Tak sahih ke? Kena berhati-hati dengan agama ni. Ketiga, Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah berwasiat, sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Jadi kebaikan ni kan ada pada masa muda. Sebab time muda lah tuan, kita ralik alpa. Samalah masing-masing pun samalah. Bila main muda ni remaja, dia ikut kawan. Bila mak kata sikit, ayah kata sikit, dia berbal. Dia kawan dengan kawan. Kawan lah segala-galanya. Kalau perasan pun, kita semua pun samalah. Dulu ni, kawan tu lebih banyak pada keluarga. Bila umur belasan tahun, 20-an sebagainya. Itu kita tengok balik. Macam mana nak ikat balik cerita ni, kenal agama kan. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Keempat, Zaid bin Abi Zarqa rahimahullahu ta'ala mengisahkan, suatu ketika Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala keluar dari rumahnya dan kami berada di depan pintu beliau. Lalu beliau berkata, wahai para pemuda, bersegeralah dalam menggapai keberkahan ilmu ini, karena kalian tidak tahu apakah kalian nanti akan bisa sampai kepada apa yang kalian impikan. Hendak sebagian kalian memberikan faedah ilmu kepada yang lainnya. Jadi kita muda ni guna peluang yang ada ni. Nantilah tunggu sat, tak apalah. Impian kita macam-macam kan. Kalau aku umur 15, umur 20 nak buat apa, 30 nak buat apa, 50 nak buat apa, 80 nak buat apa, kita rancang perjalanan tu. Ya rancang iya. Tapi tuan, yang mana duk ada orang ni guna sebaik mungkin. 20 tahun ke, 30 tahun ke, 40 tahun ke, guna tuan sebaik mungkin. Kita tak tahu hidup kita panjang ataupun pendek. 5. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berpesan, wahai para pemuda, wajib bagi kalian untuk mengejar negeri akhirat. Kami banyak melihat orang yang mengejar akhirat, dia mendapatkan pula dunianya. Namun tuan, siapa kejar akhirat, insya-Allah Allah bagi dunia. Dia nak akhirat, tapi dah kali Allah bagi rezeki dunia melimpah ruah. Sebenarnya sebab apa? Dia target akhirat tuan. Tapi di samping itu Allah bagi nikmat dunia kat dia siap-siap tuan. Akhirat, dia mendapatkan pula dunianya. Namun kami tidak melihat ada seseorang yang mengejar dunia, tapi dia mendapatkan akhirat bersama dunianya. Jarang tengok pula orang duk kejar dunia, dia dapat dunia, dapat akhirat sama tuan. Jarang-jarang. Kalau ada tu, beruntunglah dia. Tapi cerita dia tuan, kalau kita kejar akhirat, insya-Allah akhirat itu dapat, dunia pun dapat. Tapi kalau dunia tak dapat pun tak apa, kita ada akhirat tuan. Kalau kita kejar dunia tuan, mungkin dunia tu dapat ataupun tak dapat, akhirat lagilah jauh tuan. Itu kita nak dua-dua ni selamat. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Nak bahagia dua-dua tuan. Keenam, Uqbah bin Abi Hakim rahimahullah ta'ala mengisahkan, dulu kami pernah duduk bersama Aun bin Abdullah rahimahullah. Lalu beliau berkata kepada kami, wahai para pemuda, kami banyak melihat para pemuda meninggal dunia. Apa yang ditunggu lagi ketika telah tiba saat panen? Ketujuh, tunggu tuan, rasa macam tua pun kita meninggal. Tak tuan, lah ni muda-muda pun banyak yang meninggal tuan. Jadi tuan, kena ambil lah masa ni ada ni, peluang yang ada ni tak kira umur berapa pun tak kisah tuan. Yang penting berkat umur kita ni. Pendek apa, sikit pendek ke, umur panjang ke apa, yang penting berkat umur itu. Panjang, mau keberkatan. Pendek pun tapi berkat. Lebih baik daripada umur panjang tapi tak berkat. Qabus bin Abi Zabyan mengisahkan, pernah kami salat subuh di belakang Abu Zabyan, dan kami semua ketika itu masih berusia muda, dari satu kampung yang sama, kecuali seorang muadzin, umurnya sudah tua. Ketika Abu Zabyan selesai mengucapkan salam, dia pun menoleh kepada kami seraya bertanya kepada kami satu persatu, engkau siapa? Engkau siapa? Kemudian beliau berpesan, tidaklah seorang nabi diutus melainkan pada saat ia masih muda, dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diberikan ketika masa muda. Jadi tadi kita gunakan peluang muda ni.
Jadi tuan, betul yang kata muda ni sekali ya ustaz, buatlah, enjoy dulu. Nak tua ni lepas ni tak boleh buat dah. Tu bahasa-bahasa yang duk dengar sekali. Dan cerita TV pun yang itulah, drama dan sebagainya. Bukan selalu muda ni. Sudut sekali je. Tuan, semua tuan kena fikir balik. Kalau kita berjaya dunia tuan, akhirat tuan kita muda balik. Seperti kita tengok tadi, umur orang di syurga tuan 30-33 tuan. Umur orang di syurga tuan. Nak kali tua muda apa tuan? Semuda-mudanya tak ada tua, tak ada muda. Dia 33 ada dalil tuan. Itu umur orang di syurga tuan. Jadi tuan, yang kita duk rasa, uji ustaz dunia ni sekali je kan? Tak. Kita takut tuan dengan niat tu, dengan keadaan tu, hancur kita ibadat kita di dunia ni tuan. 8. Abdul Wahhab Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala menceritakan, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah pernah menemui kami seraya berkata, wahai para pemuda, carilah nafkah hingga kalian tidak perlu untuk meminta-minta kepada manusia. 9. Al-Hasan, cari nafkah supaya apa? Kita tidak meminta-minta kepada manusia. So usah walaupun muda tuan, carilah berdikari kita, carilah rezeki mana-mana tuan. Sebab apa? Nabi kata apa? Lebih baik daripada cari kayu api daripada kita meminta-minta pada orang. So kalau kita minta-minta tuan, kita belajar dah hari tu ni. Siapa yang suka minta-minta tuan, seolah dia macam apa? Dia kaih. Kaih muka dia sekali, 2 kali. Pakai nanti akhirat nanti hilang habis daging tuan. Sekali minta, sekali dia cakap muka dia. 2 kali minta, cakap kedua. 5 kali minta, cakap. Itu orang yang suka meminta-minta. Kalau susah betul tuan, habis reka dah, habis meter dah pi mata dah usah, baru minta. Tu tak apalah. Ni dah pantang susah sikit, minta. Itu amalan yang mana yang menyebabkan kita akhirat nanti kita akan jadi hilang habis muka kita, daging kita. Kita boleh kenal tuan. Ni kat akhirat nanti kalau daging tak ada kat muka ni orang suka meminta-minta. Sebab apa? Tak gunakan tulang kepakat kita, usaha kita. Semua orang sama, bernafas oksigen yang sama dapat tangan pun 2, kaki pun 2 dan sebagainya, 2 mata sebagainya, usaha tuan. Semua orang ada rezeki. Hatta ulat di dalam tanah pun, batu pun boleh hidup. Kita ni ada tulang pakat, yang ada akal ni, lebih kita lagi Allah bagi rezeki untuk meminta-minta kepada manusia. 9. Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berpesan, wahai para pemuda, jauhkan diri kalian dari at-taswif, yaitu menunda-nunda kebaikan. Jauhkan dari kata-kata nanti aku akan berbuat, nanti aku akan lakukan, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang ke-9 ni, kita apa? Taswif itu apa? Kita tak apalah, tunggu sat, nantilah, tak apalah, biar dulu bagi mereka sebagainya, kita nanti. Nampak jangan tuan. Kalau jangan kata nanti ni, itu orang yang mana rugi tuan. Sebab apa? Dia tak gunakan peluang yang ada. Jauhkan dari kata-kata nanti aku akan berbuat, nanti aku akan lakukan, dan seterusnya. 10. Hafsah binti Sirin pernah mengatakan, wahai para pemuda, pergunakanlah masa muda kalian dengan baik. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak melihat saat terbaik untuk beramal kebaikan kecuali pada waktu muda. Jadi gunalah masa muda kita. Orang kita tuan, contohlah kalau tuan tengok tuan, ibadah haji contohnya, bukan pergi hujung-hujung tuan. Sebenarnya pergi muda-muda ni boleh pergi buat umrah, pergi buat haji, boleh pergi solat 5 waktu sebagainya dan sebagainya kita usaha tuan. Tapi orang kita lah ni, muda-muda ni apa? Jalan dulu. Pergi mana? Pino, tiket murah, sana sini. Umrah mana? Haji. Nantilah, tunggu sat, Toto nantilah lapang kita pergi. Terbalik tuan. Sebenarnya time muda ni lah pergi umrah, pergi haji, clear. Malas lah nanti tak apalah, dah pergi haji umrah dah, nak jalan tempat lain, pergi tempat lain pun. Tapi orang kita terbalik, umrah haji tu pergi boboh lah. Nak boleh berjalan, tak larat, tak mata pun tak nampak kabur, kena pakai kursi roda sebagainya. Nampak tuan, kena ubah balik menteri kita, ubah balik. Jadi masa muda ni nak pergi haji, nak pergi umrah sebagainya, kutip duit, cari sepenuh hati, buat kerja betul-betul pagi, petang, siang, malam, contohlah tapi ibadah jangan lupa pula, ibadah macam mana jaga kita, solat 5 waktu pergi cari. Sebab agama Islam ni bukan agama semayang saja. Lepas semayang Jumaat, Allah kata bertibaralah ke bumi, carilah rezeki yang sangat luas. Jadi tuan, syaitan kita time semayang jaga solat betul-betul, time mana cari rezeki cari betul-betul, time tidak betul-betul, time makan betul-betul, buat betul-betul dan semua.
Kalau makan betul-betul, dia suap kau ni makan ikan terobok pun kata betul-betul. Kelekat kan? Tengok betul-betul. Semua benda kena fokus, kena bersungguh-sungguh. Sebab apa? Itu yang menjaminkan kejayaan tuan. Ini tentang 10 wasiat salaf. Okey, last sekali tuan, sebelum ada masa lagi sikit lagi. Tuan, apa hukum tuan? Kita ada waris, ada harta wasiat, orang bagi kita harta yang ni, tapi kita belum bagi. Boleh tak jual? Harta kita dapat tu belum bagi. Ke dah dapat tapi dah bagi dah, tapi tak dapat lagi, boleh tak jual? Macam mana cerita tuan tentang masalah ni? Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal. Menjual jatah warisan sebelum dibagi. Okey, menjual harta, jatah ni, warisan ni, harta waris orang bagi kita ni. Macam mana kita jual harta tu? Yang mana belum kita bagi lagi, ada beradik kita tak bagi lagi, pergi jual siap dah. Macam mana tuan? Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Satu, menjual jatah warisan yang belum dibagi. Dua, menjual jatah warisan yang belum diterima. Kena beza dua benda. Satu benda tu harta, contoh salon tanah, ada berapa adik-adik? 6 orang kata kita tengok lagi. Kemudian tak bagi lagi, boleh tak jual? Tapi kes yang kedua ni, harta tadi kata salon tanah dah bagi dah, tapi cuma tak dapat lagi apa tu geran, potong ke sebagainya, cuma kita nak jual dah, siap-siap. Boleh tak boleh? Isu kedua ni, jatah warisan belum dibagi. Ketika jatah warisan belum dibagi, ahli waris belum bisa menjualnya atau melakukan transaksi lainnya seperti menyewakan, karena hak dia belum jelas atau al-hukuk al-majhulah, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk menjadikannya sebagai objek transaksi. Harta tadi tak bagi lagi. Contoh tu, ini contoh. Sebagai ilustrasi, ada 6 lelaki bersaudara. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, ada warisan 5 bidang tanah yang totalnya 1 hektar yang belum dibagi. Si A memiliki jatah 1/6 dari total warisan, namun si A tidak tahu tanah bagian mana yang akan menjadi jatah warisannya, karena belum ada pembagian sehingga belum jelas. Sehingga si A tidak boleh menjual tanah petak pertama atau kedua, karena belum tahu itu menjadi haknya. Okey, ada adik-beradik ni, 6 adik-beradik, ayah meninggal, anak lelaki semua. Tinggal apa? Tinggal 5 galon tanah ke, 1 hektar ke. Cuma kena dapat nanti 1/6, 1/6, semua kena dapat nanti, ikut pecahan. Tapi cerita dia tak bagi lagi. Tanah dekat hujung tu siapa punya, di tepi jalan siapa punya, tengah siapa punya, dia tak bagi lagi. Tapi orang tahu dah, masing-masing dapat 1/6. Meskipun dia memiliki hak 1/6 dari keseluruhan tanah itu, jatah warisan belum diterima. Okey, jadi kes tadi ni tak boleh kita jual lagi. Sebab apa? Sebab tak bagi lagi. Tahu saja, 1/6 hang, 1/6 aku. Tapi tanah ni mana? Depan ke, belakang ke, hujung ke? Tak tahu lagi, tak bagi lagi, tak clear lagi, tak jelas lagi. Kalau lagu tu tak boleh kita jual beli ke orang tuan. Belum diterima bukan berarti belum dibagi. Belum diterima berarti warisan sudah dibagi, hanya saja belum diserahkan. Karena itu hak ahli waris sudah jelas, hanya saja belum dikuasai sepenuhnya. Kes yang kedua ni, harta dah bagi dah. Hang 1/6, 1/6 ni hang tepi jalan, nu tepi sungai, ni tepi nu pula kolam. Dia dah bagi dah, tapi tak diselesaikan. Hitam putih kertas sebagainya, dia proses apa semua tu, dia mungkin tak dapat 1% lagi. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, terutama untuk warisan yang sudah dibagi sesuai kesepakatan rapat ahli waris, hanya saja belum diterbitkan surat pecah waris. Cuma surat pecah tak keluar lagi. Contoh anak lah tak keluar lagi, tapi semua dah tahu dah, bagian-bagian semua dah setuju dah, semua dah kenal dah tak mana hak masing-masing. Sebagai ilustrasi, dari kasus di atas, 6 lelaki bersaudara. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, ada warisan 5 bidang tanah yang totalnya 1 hektar. Setelah dilakukan rapat, si A mendapat jatah tanah pojok desa yang luasnya 1.600 meter persegi dengan batas sesuai dengan gambar yang disepakati. Hanya saja si A sama sekali belum memegang bukti kepemilikan tanah itu karena belum ada pemecahan sertifikat tanah. Bolehkah jatah si A dijual? Ketika jatah warisan sudah dibagi, maka jatah warisan masing-masing ahli waris menjadi jelas. Sehingga ketika itu ditransaksikan, objeknya jelas, batasannya jelas, meskipun bisa jadi belum diserah terimakan. Terdapat kaidah yang menyatakan
siapa yang memiliki barang dari selain akad jual beli boleh mentransaksikan barang itu dengan menjualnya atau yang lainnya meskipun belum serah terima. Untuk akad jual beli, barang yang menjadi objek akad tidak boleh diperjualbelikan kembali sampai diterima oleh pembeli, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, yang artinya, jika kamu membeli sesuatu, jangan dijual kembali sampai kamu menerimanya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syuaib Al-Arnaud. Kalau kita tahu ada dua keadaan tadi. Tadi yang kes awal tak bagi lagi tanah, kemudian kita nak jual tanah tu, tak boleh lagi. Walaupun dapat 1/6, tapi tak tahu tak mana lagi tanah tu. Tapi yang kedua pula ni dah bagi dah. Hang dapat penyuruh ni, hang dapat penyuruh ni gambar ni, scan sebagainya, semua dah setuju, clear dah. Tiba ada orang nak, betul dia nak jual. Yang pertama ni anak sulung nak jual tanah ni, boleh tak boleh? Ya boleh, walaupun benda tu tak dapat sebagainya, dia punya grant dan sebagainya lagi. Tu cerita dia lah. Cuma kalau kita kalau nak cantik elok, bagi clear semua hitam putih, ada gram masing-masing, hak masing-masing, baru jual clear. Jadi itu kan beza keadaan dia. Sama juga kan, tuan berniaga jual barang pertama, kemudian kan kita jual barang, ada orang yang beli, tapi orang beli tadi dia pergi jual pula benda tu kat orang lain pula. Macam mana tuan? Tak boleh lagu tu. Sebab apa? Orang si pertama ni dia kena dapat barang, dia bagi duit tu, clear dah dapat hak dia, dia nak jual kat siapa pun boleh, tak masalah. Sebab kalau buat lagu tu lagi dia kecoh. Hai, ni nak jual aku jual 100, dia jual 500, tapi dia jual. Orang yang ketiga rugi, dia dah dapat duit dah tapi barang tak dapat, contohnya. Jadi Islam jaga lagu tu tuan. Jadi kena berhati. Bak harta benda ni, bak waris-waris semua ni kena tengok balik tuan. Jadi kalau ada masalah apa, pilih jumpa bahagian apa tu pusaka sebagainya, baitul mal sebagainya, macam mana pecahan, laki perempuan macam mana dan sebagainya, tanah sebagainya, bertindih ke apa ke, kena tengok boleh lah, perlu amri lah pemerintah untuk atok kan. Jadi semua tuan-tuan kena balik pada qala Allah qala Rasul. Laki berapa bahagian, perempuan berapa bahagian. Kalau tadi waris tadi, nak waris kat orang 1/3 saja. Yang 2/3 tadi hak untuk anak dan keluarga dan sebagainya. Dan wallahu a'lam. Kita nak tanya untuk tajuk ini berkaitan dengan waris ni, wasiat ni. Wasiat ni macam mana wasiat? Wasiat tak boleh lebih pada 1/3. Kurang lebih baik lagi. Kalau maksimum 1/3 sahaja. Itu dia punya hak kiraan untuk waris tadi, warisan tadi. Lepas saya boleh dekat itu, insyaAllah kita jumpa pula pada minggu depan tentang wasiat juga, tapi ada bab lain kan, tentang wasiat yang lain pula, ada luas wasiat ni. Dan saya berhenti dulu. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.